pertama kita sebut mad arid disukun. Itu dia lebih kurang sama, cuma dia perbezaan daripada sudut hamzah sahaja, ya. Okey. Kemudian mad li. Okey. Dia sebenarnya dua benda yang hampir sama. Cuma yang membezakan dia adalah daripada sudut pengolahan sahaja, mad alif sukun dan juga mad li. Okey. InsyaAllah pada hari ini kita akan tengok dulu kepada nota kita, apakah yang disebutkan dengan mad arid disukun. Okey. Mad arid disukun adalah mad yang berlaku apabila huruf mad bertemu sukun yang mendatang ketika waqaf. Mad arid disukun terjadi apabila huruf mad bertemu sukun yang mendatang ketika waqaf. Dinamakan mad arid disukun kerana terdapat sukun mendatang arid ketika waqaf. Okey, kita akan terangkan dua ayat ini dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan arid dan juga disukun? Kita beri penerangan dulu. Kita pergi kepada nota kita. Yang pertama sekali, kalau kita lihat penerangan yang pertama, mad arid disukun terjadi apabila huruf mad kita tahulah, yakni huruf mad, huruf alif atau waw ataupun huruf ya, sama ada alif ataupun waw ataupun ya, sama ada alif ataupun waw ataupun huruf ya, ini huruf mad. Bertemu sukun yang mendatang, bertemu huruf sukun yang mendatang, bertemu huruf sukun yang mendatang ketika waqaf. Huruf sukun yang mendatang ketika waqaf. Okey, yang sini saya akan terangkan dulu. Mad arid disukun terjadi apabila huruf mad, yakni alif ataupun waw ataupun ya, bertemu huruf sukun mendatang. Apakah yang dimaksudkan dengan huruf sukun yang mendatang? Ini kita kena tahu. Alif waw ya kita tahulah, tetapi huruf sukun yang mendatang ni apa benda? Huruf sukun yang mendatang, saya terangkan dekat sini. Sukun yang mendatang bermaksud huruf yang disukunkan ataupun dalam istilah kata lain dimatikan kerana waqaf padanya ataupun berhenti padanya. Okey, di sini kita lihat apa maksud daripada ayat yang saya nak buat. Yakni sukun yang mendatang bermaksud huruf yang disukunkan, yakni dimatikan kerana waqaf padanya. Okey, saya ambil satu contoh. Contohnya kita ambil pada surah Al-Fatihah.
Kita ambil pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni okey. Kita ambil contohnya surah Al-Fatihah. Okey. Dalam surah Al-Fatihah, huruf terakhir ni nun. Kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah, nun ini berbaris atas. Nun ini berbaris atas asalnya. Tetapi kita tak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak bacalah macam itu. Kita akan sukun Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tak baca Alamin. Kita baca matikan, yakni mematikan huruf nun. Sebab itu namanya arid. Arid, yakni sukun itu datang kerana waqaf, mendatang. Sukun itu didatangkan, mati itu didatangkan, diwujudkan kerana kita berhenti padanya. Tapi kalau kita sambung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, kita sambung, kita tak waqaf lah. Ini contoh. Kita sambung, kita tak waqaf. Kalau kita sambung, kita tak waqaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tapi kalau kita berhentikan Alamin, maknanya nun tadi akan jadi mati. Ini namanya sukun yang mendatang, arid dipanggil. Contoh kita akan baca. Okey. Huruf matnya huruf apa? Sama ada huruf alif ataupun waw ataupun huruf ya. Di sini huruf mat. Kalau kita lihat, ini huruf mat. Ini huruf mat ya. Ini pun huruf mat ya. Ini kedua-duanya adalah huruf mat. Sukun yang mendatang ni ni dia. Saya bagi warna biru. Ini sukun yang mendatang. Asalnya hurufnya berbaris, tetapi dimatikan kerana kita waqaf padanya. Yang ni saya buat anak panah. Ini namanya sukun mendatang. Ini namanya sukun mendatang. Ini namanya sukun mendatang. Maknanya huruf yang dimatikan kerana waqaf padanya. Dan yang ini adalah huruf mat. Yang anak panah ni warna merah ni adalah huruf mat. Yang ini adalah huruf mat. Ini pun sama, huruf mat. Itu adalah huruf mat. Okey, kalau kita lihat, yang ini maksudnya mad arid disukun. Okey, macam mana kita nak baca? Dibaca, boleh dibaca sama ada 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Boleh dibaca berapa harakat? 2 harakat. Boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Okey, baiklah. Di sini afdalnya, sebaik-baiknya dibaca 6 kemudian dan ke bawah. Kalau boleh panjang, sebaik-sebaiknya dibaca 6 harakat. Sebaik-baiknya dibaca dengan bacaan 6 harakat.
Contoh kalau kita nak baca dua. Contoh kita baca Fatihah. Ustaz, saya tak cukup nafas, saya nak baca 2 harakat sahaja. Boleh tak? Boleh. Tapi ayat seterusnya pun kena baca 2, macam baca Fatihah. Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca dua. Kalau nak baca 4, semua kena baca 4. Kalau nak baca 6, semua kena baca 6. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Boleh, tidak ada masalah. Cuma yang tak boleh, tidak boleh mencampurkan. Sekejap baca 2, sekejap baca 4, sekejap baca 6. Contoh atas kita nak baca 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian baca 4 pula, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian baca 2 balik, Maliki Yawmiddin. Kemudian baca 6, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh. Tak boleh baca macam itu. Okey. Tidak boleh baca mencampurkan. Kalau nak 2, 2 sahaja. Kalau nak 4, 4 sahaja. Kalau 6, 6 sahaja dalam satu ayat itu. Okay, kalau kita lihat nota kita di sini, kalau kita tengok, mad arid li sukun harus dibaca 2, 4 atau 6 harakat ketika waqaf. Sebab namanya li sukun. Nak mati dah. Jika diwasalkan, tahu wasal? Wasal ni maksudnya kalau kita nak sambung, maka bacaan tersebut kembali kepada hukum asalnya, iaitu mad asli. Wajib dibaca 2 harakat sahaja. Contoh, okey. Ini ketika waqaf. Ini semua ketika waqaf. Saya buat mention kat sini. Ini semua ketika waqaf. Ini semua ketika waqaf. Kalau ketika wasal, hanya dibaca 2 harakat sahaja. Contoh, kita nak sambunglah ayat ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dia jadi 2 harakat sebab kita dah sambung dah. Kita tak berhenti. Kalau berhenti baru dia baca 2, 4 atau 6. Afdalnya 6. Okey, jika wasal, ya jadi mad asli, dibaca 2 harakat sahaja. 2 harakat sahaja. Okey. Ini yang pertama, mad arid disukun. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam ni, wa hum la yash'urun. Wa hum la yash'urun. Contoh nombor 2 ni. Fihi ma 'ainani tajriyan. Boleh, kalau boleh panjangkan. Wa ma hum bimu'minin. Wa min dunihima jannatan. Itu contoh-contoh dia. Okey. Mad lin, kalau kita lihat, mad lin pula sama macam mad arid disukun. Kalau kita lihat, okey, mad lin.
Mad lin ni terjadi apabila huruf lin bertemu dengan sukun yang mendatang ketika waqaf. Sama juga. Okey. Kita terangkan kat sini. Mad lin. Okey. Tadi mad arid sukun. Ini mad lin. Mad lin terjadi apabila huruf lin. Huruf lin apa dia? Yakni ya dan waw dan ya. Huruf lin ada dua, yakni waw dan huruf ya. Waw dan ya. Huruf lin ada dua saja. Mad lin terjadi apabila huruf lin bertemu sukun ataupun huruf sukun yang mendatang ketika waqaf sahaja. Ketika waqaf lah. Ketika waqaf bertemu sukun yang mendatang ketika waqaf. Okey, kalau kita lihat di sini, bertemu mad lin terjadi apabila huruf lin waw dan ya bertemu sukun yang mendatang ketika waqaf. Sama istilah sukun yang mendatang. Okey. Apa beza mad arid di sukun? Mad arid di sukun, beza dia adalah huruf mad. Nampak? Mad arid di sukun terjadi apabila huruf mad di sini. Terjadi apabila huruf mad. Manakala mad lin terjadi apabila huruf lin. Huruf lin. Yang ni huruf mad, yang ni huruf lin. Okey. Maksud lin ni adalah lembut. Lembut. Lin ni maksudnya lembut, lunak. Okey. Baiklah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat contoh, kita ambil lah surah ayat kursi contoh. Okey. Ya. 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 Contoh ayat kursi. Kita ambil ayat kursi. Okey. Contohnya kita ambil ayat kursi ni. Okey, kita lihat di sini. Mad lin terjadi apabila huruf sukun bertemu huruf lin bertemu sukun yang mendatang ketika waqaf. Bertemu sukun yang mendatang ketika waqaf. Perhatikan pada nota kita. Okey. Mad lin dinamakan huruf lin kerana bacaan mad tersebut berlaku pada huruf lin. Mad lin harus dibaca 2, 4 atau 6 harakat ketika waqaf kerana ia sebahagian daripada mad arid sukun.
Adapun ketika wasal, mad lin dibaca pendek, yakni dibaca tanpa mad. Okey, sekarang kita pergi kepada penjelasan. Mad lin ini adalah huruf lin bertemu dengan huruf sukun yang mendatang ketika waqaf. Contohnya, okey, mad lin, saya tulis kat sini. Okey, macam mana kita nak tahu mad lin? Ni yang pertama, mad lin dibaca dibaca 2, 4 atau 6 harakat ketika waqaf. Okey, sekarang kita kena tahu mad lin biasanya mempunyai tanda mati. Biasanya mad lin biasanya akan ada tanda sukun di atasnya. Mad lin berlaku apabila huruf sebelumnya berbaris atas. Berlaku apabila apabila huruf sebelumnya berbaris atas. Huruf sebelumnya berbaris atas. Mad lin berlaku apabila huruf sebelumnya berbaris atas, dan diikuti oleh huruf lin yang bertanda sukun. Diikuti oleh huruf lin yang bertanda sukun. Okey, kita lihat dekat sini. Huruf sebelumnya berbaris atas dan diikuti oleh huruf lin. Ini alif, waw dan ya, bukan alif, bertanda sukun. Okey, kalau kita lihat di sini, baiklah, mad lin ni saya bagi contoh. Ini perhatian, perhatian. Okey, mad lin mesti tidak boleh dibaca lebih dari mad arid lisukun. Tidak boleh dibaca lebih dari harakat mad arid lisukun. Okey, maksudnya apa dia? Kalau kita lihat kat sini, Ayatul Kursi, perhatikan betul-betul. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, apakah hukum qayyum? Qayyum ni hukumnya adalah mad arid disukun. Hukumnya adalah mad arid disukun. Ini qayyum sebab huruf ya, waw, waw tidak ada tanda mati. Biasanya mad lin ni dia akan ada tanda mati lah tadi dah. Atau dia ada tanda waqaf, sukun je. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ini baru mad lin. Ini baru mad lin. Itu baru mad lin. Yang tadi bukan mad lin. Yang ni bukan. Ini mad arid sukun. Okey, baiklah. Kalau kita membaca Ayatul Kursi ataupun ada dua mad arid sukun ada, mad lin pun ada, maka di sini jangan kita lebihkan mad lin dengan mad arid sukun, walaupun kedua-duanya boleh dibaca 2 atau 4 atau 6 harakat. Contoh,
Kalau kita mad arid disukun ni, kita dah baca sebanyak 2. Ustaz, saya nak baca 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia kena berkurangan ataupun sama. Boleh. Tapi nak lebih tidak boleh. Tidak boleh memintas harakat mad arid disukun. Contoh kalau kita nak baca Hayyul Qayyum 6, yang sini kita nak baca 2, boleh. Contoh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca 6. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca 2 sahaja. Boleh. Tidak mengah. Ini contoh. Saya pandang balik. Ini contoh mad arid, mad lin. Ini contoh dia. Ini contoh ni mad lin. Okey, saya buat kotak lah. Ya. Kalau jauh, contohnya sama. Apabila kita membaca satu ayat tu, satu muka surat, tengah baca tu, kat sini memanglah sama. Contoh ada ayat yang contoh ayat pertama mad arid disukun, ayat kedua mad lin. Sama juga, sekiranya kita tengah membaca, maka tak boleh panjang pendek tu melebihi. Faham? Contoh dalam ayat Al-Quran. Okey. Surah Quraisy contoh. Kita nak surah Quraisy. Okey. Nampak Surah Quraisy ini banyak mad lin. Kalau kita lihat sebagai contoh ni, ringkas saja. Okey. Nampak Saya bagi contoh. Okey. Ini mad lin. Ini mad lin. Ini pun mad lin. Ini mad lin. Okey. Di sini saja mad, saya merahkan. Di sini saja mad arid disukun. Di sini saja mad arid disukun. Okey. Tengok contoh. Semua mad lin ni. Li'ilafi Quraisy. Kita pun baca panjang, 6 harakat. Boleh. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Kita baca 6 lagi. Falyabudu rabb hadzal bait. Kita baca 6. Kemudian kita nak berhenti kat sini. Allazi at'amahum min ju'. Baca 2 pula. Di sini kalau nak berhenti pun kena baca 6. Sebab dia jadi mad arid disukun. Tapi biasanya kalau kalau nafas, kalau sambung dia jadi mad asli lah. Kalau berhenti dia jadi mad arid disukun. Contoh kalau sebab allazi ni dah panjang, Ustaz saya tak cukup nafas, biasanya dia akan berhenti di sini. Allazi at'amahum min ju'. Dibaca juga sama. Barulah wa amanahum min khauf. Baca juga sama. 6. Okey, contoh kita nak baca, Ustaz saya nak baca semua 2. Li'ilafi Quraisy, ni 2. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, 2. Falyabudu rabb hadzal bait, 2.
الذي أطعمهم من جوع. Dia baca 6. وآمنهم من خوف. 2. Boleh tak? Boleh. Sebab syarat dia harakat mad lin tidak boleh memotong harakat mad arid disukun. Tetapi mad arid disukun dia boleh motong. Dia nak 6 boleh. Mad lin tak boleh melangkaui dia. Okey, itu sahaja. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat pada hari ini. InsyaAllah. Ada apa-apa? Ada siapa yang tak faham? Semua faham Okey, insyaAllah. Yang penting senang. Kalau maklin baca 4, ma'arid disukun pun baca 4. Maklin baca 2, ma'arid disukun pun baca 2. Maklin baca 6, ma'arid disukun pun baca 6. Biar sama semua, tak apa. Lebih menyelamatkan kita daripada terkeliru ataupun alamak tersalah baca ke. Lebih sesuai, samakan saja. Okey. Itu saja, insya-Allah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina